Malbat Misi Bakara. Ini filem yang berbajet paling besar dekat Malaysia, paling tinggi, 20 juta. Dulu filem paling tinggi saya rasa Puteri Gunung Ledang, berbelas juta, saya tak ingat berapa, 16 ke macam tu. Dan ini setelah beberapa tahun, berpuluh tahun kot, 20 juta, filem paling tinggi. Persoalannya, adakah filem ini nampak macam 20 juta? Kan? Kadang-kadang ada filem yang bajet besar kan, tapi bila kita tengok hasil dia macam tak seberapa. So, jadi pendapat peribadi saya selepas ini. Okay guys, terima kasih kerana datang ke channel Raksasa Manja. Selamat datang kepada yang baru datang dan yang selalu ada lepak dekat channel ni. Terima kasih banyak-banyak kerana selalu support kita orang. Okay, hari ni ini slot review Raksasa. So saya nak buat sebuah review ringkas. Ringkas ke tak ringkas tak tahulah, tengoklah nanti. Mengenai filem yang sedang ditayangkan sekarang, filem yang bertajuk Malbat Misi Bakara. Jadi macam persoalan saya tadi kata, adakah filem ini nampak seperti 20 juta? Jadi pendapat peribadi saya, seorang penonton marhain yang bukan seorang profesional dalam bidang filem atau pengkritik profesional, pada saya filem ini nampak lebih nilai dia daripada 20 juta. So saya menonton tu, saya macam kagum lah filem ni, diorang boleh buat dengan bajet 20 juta je. So kalau kita convert 20 juta tu kepada USD baru berapa juta je kan. Kalau berapa kali 4 lah kalau kita kira secara ringkasnya, 5 juta USD. Jadi itulah Filmation ni dia terpaksa beradaptasi lah dengan bajet yang ada. Dan so dekat situ nanti akan ada kekurangan di sana sini. Tak boleh lah kita nak 100% level Hollywood. Hollywood dah berapa bajet, ratus juta ke puluh juta at least, paling sikit. Okay, filem ni adalah sebuah filem comeback daripada Adrian Teh lah. Untuk saya secara peribadi, sebab Adrian Teh ni saya rasa filem-filem dia selepas Pascal. Okay, sebelum tu sebut pasal Pascal. Kalau korang pernah tengok Pascal, korang rasa Pascal tu dah best, dah ini filem Malaysia yang sangat best tentang filem perang dengan taktikal dia semua. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, filem ni adalah sebuah filem yang lebih best daripada Pascal. Dia maknanya dia ada peningkatan. Memanglah, of course lah, bajet pun dah meningkat banyak. Jadi ya, kalau korang rasa Pascal pun best, so korang kena tengoklah filem ni. Okay, macam saya kata tadi, Adrian Teh sebelum ni dia mengarah Pascal. Saya mengenali dia dengan filem Pascal dan kemudian dia buat Wira. Lepas tu di assistant apa lagi saya ingat tu. Dan saya rasa dalam Wira okey, dan dalam di assistant saya rasa dia menurun sikit. Saya tak tahulah kenapa. Saya tak berapa rasa filem tu begitu menjadi sebab skrip dia ke atau lakonan dia ke. Okay, tapi tetap sebuah filem, kalau dekat Malaysia filem yang bagus lah. Antara filem yang bagus, dia punya production value, dia punya production keseluruhannya tu lah. Okay, sinopsis sikit lah pasal Malbat Misi Bakara. Pasal askar Malaysia yang asalnya misi diorang ni dekat Somalia. Diorang diarahkan untuk pergi satu misi yang pada awalnya digambarkan tak berbahaya. Jadi masa diorang baru nak pergi, tiba-tiba diorang tengah siap-siap ni nak pergi, tiba-tiba dapat arahan lain yang kata diorang terpaksa tukar misi kepada misi yang bahaya. Misi ni adalah untuk bawa tentera-tentera US ni untuk menaiki APC. APC ni aset tentera Malaysia yang kalau maksud dia tu stand for Armored Personnel Carrier. So dia bawa askar lah. APC ni dia bawa askar.
Jadi diorang kena bawa askar-askar US untuk masuk ke kawasan Somalia punya tentera untuk menyelamatkan tentera US yang terkandas kat sana. Mula diorang sampai dekat tempat kita pun, camp kita pun diorang macam korang ni askar mana daripada Malaysia. Macam diorang pun tak tahu Malaysia tu kat mana. So cerita ni inspired daripada kisah benar. Dia berlaku pada tahun 1993 dan masa tu Malaysia sangat kurang dikenali lah kalau berbanding sekarang walaupun masih tidak terlalu dikenali tapi okey lah, ramai juga yang dah tahulah Malaysia. So mula-mula askar US ni macam pandang rendah lah dekat askar Malaysia. Dan diorang tak bawa pun askar yang tim menyerang, tim tempur Malaysia lah. Maknanya dia bawa askar Malaysia yang untuk operate APC ni je. Okey, pada yang tak tahu, filem Misi Bakara ni adalah satu filem boleh saya katakan filem balas lah, filem balas kepada filem Hollywood yang bertajuk Black Hawk Down yang mengambil kisah yang sama, kisah yang sama, lokasi yang sama, mission yang sama. Cuma apa yang tak samanya diorang tak mention askar tentera kita yang tolong. Tentera kita yang menolong diorang susah payah ni diorang tak mention dalam filem tu. So maknanya diorang terror lah, diorang buat sendirilah semua kan. Jadi ini yang Misi Bakara ni, Malbat ni dihasilkan untuk menunjuk sisi atau kisah benar lah, kisah yang lebih tepat dengan fakta. Walaupun cerita ni dia tak mengambil 100% kisah benar, kalau tak silap saya dia inspired by true story dan watak-watak dia pun tak menggunakan nama yang betul. Itu saja sinopsis dia. Memang menarik saya rasa ceritanya. Okay, kita pergi kepada quality filem tu dari sudut visual dia, dari sudut production value dia. So, dengan bajet 20 juta, saya rasa memang satu filem yang kita tengok looks dia tu, nampak macam cerita international lah, nampak lah. Cuma dia ada kekurangan dari beberapa bahagian, iaitu dari sudut CGI dia. Tapi masih boleh diterima lah. Cuma ada satu yang ketara sangat lah, yang saya rasa macam slack. Tapi itu nanti saya cerita dekat bahagian belakang-belakang nanti. Lagi satu filem yang menarik pada saya, bukan pada saya, filem yang menarik selalunya dapat menarik tontonan yang ramai. Untuk manusia ni kan dia pelbagai jenis, ada yang minat macam ni, minat macam ni. Tapi untuk menarik audiens yang lebih besar, selalunya ceritanya lebih perlu pacingnya lebih sedap lah, lebih cantik, tak terlalu melirik, tak terlalu bosan, dragging kan. Jadi filem ni dia mempunyai pacing yang baik. Ceritanya tu keep on menghiburkan, keep on macam buat kita nak tahu apa yang berlaku seterusnya dan tak sempat lah untuk mengantuk. Saya pun tengok masa tu pukul 9 malam dengan family pun semua, dengan adik-adik ipar pun ramai-ramai pergi tengok dan tak menguap lah. Tak menguap tu maknanya petanda yang bagus tu. Susunan plot dia pun saya rasa okey. Tak adalah saya confused masa tengok. Walaupun dia menggunakan term atau istilah-istilah tentera, tapi saya masih boleh faham lah ceritanya. Okey, scene perang dia saya rasa kalau saya mengukur daripada tempatan punya filem production kita Malaysia, saya rasa dah sangat padu lah cerita ni. Dia punya scene perang tu dah sangat power lah. Saya tanpa membandingkannya dengan filem luar, dalam masa yang sama, masa menonton tu terasa macam filem international. Masa menonton tu kadang kita lupa ini filem Malaysia kan. Dia dengan dia punya looks, dengan dia punya shot dia, banyak shot yang menarik, shot-shot yang dramatik, yang slow motionnya digunakan dengan bagus, dengan aerial shotnya yang efektif, yang maksudnya aerial shot tu membantu menaikkan mood filem. Shot banyak bagus lah, dia membantu menaikkan lagi emosi pelakon kan. Kita boleh rasa lah dia punya intense, dia punya suspense dia punya rasa terdesaknya nak menjalani misi tu. So bayangkan korang ni askar yang ditugaskan pergi masuk ke tempat musuh
masuk ke sarang musuh, yang musuh dah tahu korang nak datang tu, bukan korang nak serang hendap. Korang datang macam gitu je, datang dengan selambanya beramai-ramai naik APC tu, dan korang masuk je, korang kena terus tembak dari pelbagai arah. So, dan ada sedikit scene nakal dekat dalam cerita ni. um, Scene-scene askar Malaysia yang dia marah tentera US, yang ada scene lah yang diorang ni menyebuk atau diorang ni nak order, nak arahkan tentera-tentera kita, diorang dalam bahasa Melayu diorang marah balik. Benda tu agak menghiburkan lah. Filem ni kenapa saya kata tak membosankan? Permulaan cerita je diorang dah terus ini sama macam Pascal lah, dia punya treatment dia punya formula dia. Permulaan cerita je diorang dah on mission, tengah satu misi menyelamat. Tapi misi ni tak sebesar misi yang plot utama cerita ni lah, yang diorang nak pergi selamatkan tentera US tu. Tapi dekat situ kita dah nampak lah, diorang dah bagi satu mood yang menunjukkan askar Malaysia ni, wah hebat askar kan, askar Malaysia ni dengan kepakaran yang ada apa semua. Kemudian settle mission tu diorang pergi ke camp. Okay, scene dekat camp ni, scene ni saya rasa dia mirip kepada filem-filem Hollywood yang saya pernah tengok cerita perang lah. Dia macam menunjukkan askar-askar ni tengah chill, tengah borak-borak, tengah bergurau-gurau dengan kawan-kawan dia. So dalam ni yang menariknya, diorang ada tunjuk scene main sepak takraw. So tak tahu, mungkin ada ke mungkin tak ke benda ni terjadi masa tu, saya tak pasti. Tapi ada sentuhan yang menarik lah, nak letakkan takraw dekat situ kan. Dan ada character development sikit lah dekat bahagian scene dekat camp ni. Tapi tak terlalu mendalam sebab terlalu banyak watak. Tapi yang saya nampak lebih dia punya development untuk watak ni, lebih dia tunjukkan kepada Sam lah. Sam dan Duffy. Duffy ni dia macam satu APC, satu kenderaan dengan Sam. Dia yang drive dan Sam yang duduk dekat bahagian atas tu untuk jaga senjata tu. Okay, lupa tadi, memula saya nak kata sebenarnya filem ni banyak pelakon yang bagus. Inilah yang kita dapat bila pelakon-pelakon yang bagus ni dilonggokkan dalam satu projek yang besar dengan bajet yang sedap macam ni, dan diarahkan pula oleh seorang pengarah yang bagus, dan inilah hasil dia. Okay, mula-mula saya macam nampak barisan pelakon yang diorang tunjukkan masa sebelum syuting itu, ada Duffy kan. Saya rasa ramai pun yang rasa yang sama. Duffy jadi askar, macam kita ketahui Duffy dengan jambunya, dengan yalah, dengan karakter dia macam tu, dengan askar saya rasa macam okay. So macam mana dia nak letak Duffy ni dekat mana, saya terfikir kan. Tapi bila dia dah keluar filmnya, so saya rasa okey lah. Duffy ni dia macam sidekick kepada Sam. Tapi dalam ramai-ramai pelakon, saya rasa dalam ramai-ramai pelakon hebat ni, Sam yang betul-betul menonjol lah. Walaupun ramai pelakon hebat, tapi dia manage untuk menonjol. Saya rasa dia mampu untuk menonjol sebab satu pun mungkin wataknya tu lebih banyak airtime tu, dan dia pun ada plot dia yang tersendiri. Dia antara askar yang terpesong daripada landasan mission dia tu. Ada something terjadi, tiba-tiba dia orang dah sesat. Dia orang punya communication punya sistem dah breakdown, tak boleh guna, dia tak boleh nak connect, dia tak boleh nak contact dengan pihak-pihak member dia yang lain. Jadi di situ mungkin Sam menonjol, dan tapi lakonan dia sendiri pun memang bagus, memang power. Kalau dia pelakon yang tak bagus pun, kalau kita bagi dia banyak mana scene pun tak jadi juga kan. Ya, lakonan dia memang biasa. Seperti yang kita biasa tengok, bila part emosional dia tu, part muka dia kalau macam terdesak ke, sedih ke, marah ke kan, dia dekat situ dia punya, kita boleh nampak lakonan dia tu, keberkesanan lakonan dia tu kan. Watak Idil Putra pun saya rasa dekat filem ni dia telah menebus balik lah apa yang kurang pada assistant itu. Pada saya assistant tu lakonan dia memang menurun. Saya tahu dia pelakon yang bagus sebab saya pernah tengok dia dalam filem Interchange, filem-filem lain. Mungkin dalam assistant skripnya terlalu baku ke apa, jadi dia lakonan nampak terkongkong.
Dan antara yang lain yang saya rasa best, Bron, Adi Ahmad Ramli, Tony Yusof, Zahiril Azim. Paling sikit scene saya rasa adalah Adeline Ahmad Ramli, sebab dia macam ketua yang duduk in charge, dia tunggu dekat camp, dekat markas. Walaupun dia sikit, tapi setiap kali dia keluar tu dia memberi lakon yang sangat berkesan lah. Dan Bron pun okey, best. Fauzi Nawawi dia selalu berdua dengan Adeline tu, dia orang yang berkomunikasi selalu berdua. Tony Yusof best. Dan Gambit, Gambit walaupun dia tak terlibat dengan misi yang menyelamatkan tentera US tu, sebab dia adalah sniper tak diperlukan, tapi misi yang awal tu dia terlibat sebagai sniper, dan saya suka lah Gambit ni jadi watak sniper ni. Tak tahu kenapa, dengan dia punya looks tu, expression dia nampak cool lah. Saya just nak mention tu je lah. Scene ni tak banyak. Hairul Azrin, pelakon yang selalu berdepan dengan netizen yang kata lakonan dia kayu lah, tak boleh berlakon lah. Pada saya dia okey, berlakon dia okey je. Tapi dalam ni dia memang saya rasa lakonan termantap dia lah. Dan dia kata inilah filem terakhir dia dan dia nak berhenti dekat filem ni. Jadi saya rasa dia boleh bersara dengan bergaya lah. Dengan lakonan dia dalam ni memang memang biasa, lakonan terbaik dia lah. Dan satu watak orang Somalia yang menjadi translator untuk tentera Malaysia, namanya Musa Adin, wataknya Abdel. Watak ni memang antara watak yang memberi kesan pada emosi saya. Dan dia, saya tak pasti Musa Adin ni siapa, mungkin dia pelakon yang memang pelakon hebat dekat Somalia ke. Jadi lakonan dia memang memang lain macam lah, memang terutama pada part-part yang last tu. Korang kena tengok lah. Lagi satu yang menarik, saya suka US Army tu punya kehadiran tentera US tu dengan cara dia berlakon, lakonan dia orang tu nampaklah realistik bila dia communicate dengan tentera kita tu. Dia tak nampak macam murahan lah. Kadang-kadang ada cerita-cerita lokal yang mengambil pelakon luar, dia punya lakonan tu mungkin dia nak ambil pelakon yang betul-betul nak berlakon, yang boleh berlakon susah ke apa, macam yang betul-betul pandai berlakon lah. Tapi yang dalam ni okey. Bukan filem kita je. Kalau kita tengok balik filem-filem Hong Kong dulu-dulu lah, 90-an ke 2000 dulu, bila terlibat dengan pelakon Mak Saleh ke apa, pelakonan dia orang mesti macam under sikit lah, macam kurang sikit, macam asal boleh je, asal ada Mak Saleh je kat situ. Tapi yang ni okey. Itu benda-benda yang saya suka lah. Dan benda yang kekurangan pada saya, mana ada benda yang sempurna. Filem macam mana pun, kau mana pun kita tengok, mesti ada benda yang kita mesti ada kurang-kurang kat sini. Macam saya kata tadi, penggunaan CGI lah, green screen dia. Cerita ni banyak menggunakan green screen. Dia ada satu scene mula-mula tu dekat camp, macam saya kata mula tadi, lepas dia habis mission yang pertama dekat camp tu, saya boleh nampak lah dia dalam studio dengan dia punya tone dia, colour dia, dengan kita boleh nampak lah dia bukan betul-betul berada dekat outdoor. Tapi saya suka dia punya tone tu, dia macam konsep lah, nampak dia satu konsep. Dia macam, kalau boleh saya bandingkan macam filem 300 kan, 300 dia kan dalam studio, dan dia pun dia punya keseluruhan visual tu dia main satu konsep kan. Itu konsep dia untuk filem tu. Jadi ini saya anggap macam itu. Lepas tu, tapi yang paling okey, dan CGI lain ada beberapa part jugalah yang boleh nampak macam, nampaklah dia punya CGI tu kan, tapi tak jelas, tak ketara sangat. Tapi yang paling ketara adalah part last sekali, bila dia dah selesai, dah berjaya dengan misi ni, dia orang berkumpul dekat satu kawasan tu. Itu memang ketara lah, dia punya penggunaan green screen dia tu memang nampak sangat. Dan saya tak tahu apa silapnya, lighting ke, entahlah, tak tahulah bajet ke apa, tapi memadai lah untuk menunjukkan scene tu kat situ. Cuma dia akan jadi lagi bagus lah kalau benda tu lagi okey. Dan saya bagi bintang untuk filem ni. Jadi benda ni sebenarnya, filem ni dia subjektif
saya selalu menilai filem ni, kalau saya bagi bintang ke apa, saya selalu menilai um, dari perasaan apa yang saya rasa lah masa menonton. Kadang-kadang mungkin ada bahagian-bahagian yang kekurangan tu saya tak perasan lah kan, sebab kita menonton tu kita tak ada nak tengok semua benda detail lah. Bila kita tengok kita rasa sonok lah kita rasa kan, tapi kemudian kalau tengok balik mungkin ada kekurangan di sana sini. Jadi filem ni saya bagi 9.5 dari 10 bintang. So anak-anak saya pun bagi rating 9 ke atas lah. Wife saya pun kata, oh okay, best cerita ni kan. Sampai saya pun duk berborak dengan dia lagi tadi masa makan pun berborak lagi pasal filem ni. Dan yang hebatnya lagi satu lupa saya nak mention, yang misi ni memang berbahaya. Memang bahaya. Nyawa kita anytime je boleh terbang. Boleh, yalah, dalam misi ni yang tentera kita yang meninggal hanya seorang ya, dan ada beberapa orang lain yang cedera. So memang kira dilindungi Allah lah, dan hebat jugalah tentera-tentera kita ni manage untuk keluar masuk daripada situ dengan selamat. Okey, satu lagi saya menyeru korang tengoklah filem ni. Saya recommend sangat korang pergi tengok, terutamanya dalam bulan-bulan mereka ni pergi support, bukan hanya sebab dalam bulan merdeka, sebab dia sebagai filem pun adalah sebuah filem yang bagus, effortnya sangat besar, dengan bajet yang begitu banyak dah dikeluarkan. Jadi kalau tak dapat sambutan akan datang, kita nak tengok lagi filem Malaysia dengan bajet yang besar macam ni susah. Pasal bila dah ada filem yang buat bajet besar tapi sambutannya tak menggalakkan, jadi investor atau funder dia dah tak beranilah nak invest lagi kan. Jadi kalau yang ini laku, so kita mungkin akan dapat filem yang lagi bajet yang lagi tinggi dan dengan lagi kualiti yang lagi bagus lah. So itu akan membantu industri filem Malaysia meningkat demi sedikit. Kalau dulu kita mana sangka filem Malaysia boleh dapat untung. Awal-awal dulu 16 juta pun kita dah rasa banyak. Lepas tu 30 juta, 50 juta, sampailah mak kilau 90 juta lebih kan. Tak mustahil lah benda tu sebenarnya. Dan sokongan kita lah sebagai orang Malaysia. Bila ada benda yang bagus, kita support lah, pergi tengok dekat wayang. Dan support lagi satu benda support yang perlu disupport adalah rasa manja lah. Beli t-shirt ni. Nanti saya bagi link dekat bawah, dekat description. Dan yalah, dengan korang beli kita orang punya baju ni, sikit sebanyak dapatlah membantu modal buat duit minyak, buat duit minum-minum kan. Sementara nak pergi jumpa guest terusnya. Dan satu lagi yang korang boleh bantu adalah like. Korang kalau tengok video kita orang, mana-mana video korang tengok, korang like lah. Bila like yang banyak ni, YouTube dia akan perasan tau. Bila ada like yang banyak, YouTube dia akan nampak, dia akan naikkan lagi video kita, dan lebih ramai orang akan nampak lah video tu nanti, dan lebih coverage lagi besar dan orang boleh tengok. Saya rasa itu sajalah review ni. Tak adalah ringkas sangat sebenarnya kan, lama ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana selalu support Rasa Manja. Okey, saya sebenarnya ada file raksasa, slot file raksasa. Saya tak sempat nak buat lagi sebab sibuk sangat. Ini pun saya buat pun sebab ini sekali lalu je buat. Tak ada terlalu macam file raksasa tu, saya perlu ada fakta-fakta yang tepat apa semua. So dia macam persediaan dia tu lain sikit. Yang ni saya boleh main cakap je kan, dan edit pun tak banyak benda ni. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Cut.